Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat berpuasa dan terima kasih kepada anda yang sudi bersama kita dalam program Sembang-Sembang SMB pada pagi ini. Dan saya Muhammad Zaki Ajali mengenalkan anda dan topik yang akan dibincangkan pada pagi ini cukup menarik ya. Iaitu elak jadi mangsa skamer menyamar LHDN. Alright, tuan-tuan dan puan, sedikit makluman berkaitan dengan perjalanan program kita pada pagi ini. Sekiranya terdapat persoalan, tuan-tuan, jangan malu, jangan segan, tuan-puan. Sila hantarkan di ruangan chat. Sekiranya berada di Zoom dan yang anda berada di FB Live, sila hantarkan di ruangan komen. Dan kami akan cuba menjawab soalan tuan-puan melalui chat. Dan insyaAllah sekiranya kita ada masa lagi, soalan terpilih akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. Yang keduanya, tuan juga layak ya untuk menerima e-sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan sedikit makluman dan juga maklumat yang diminta melalui QR code dan juga link yang akan diberikan nanti. Dan kita akan teruskan bersama kami hingga penghujung sesi. Kita bersama dengan penceramah kita paling dijemput khas dari Lembaga Hakim Negeri, iaitu Encik Saidul Sari bin Al-Akmal. Sedikit bagi datang ini dengan Encik Saidul. Merupakan seorang jejaka, tapi rasanya dah berpunya pun rasanya. Beliau berkejayaan beliau cukup menarik ya. Beliau daripada bertugas di pejabat syarikat swasta, di MLM Banking, dan tu dipinjamkan ke Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan sebagai pegawai khas. Wah, cukup menarik. Dan merupakan timbalan pengarah bahagian pembangunan awam dan multimedia Jabatan Khidmat Korporat. Dan kini beliau selaku Ketua Penolong Pengarah Lembaga Astronomi Negeri Malaysia. Assalamualaikum Cik Saidul. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam Ramadan. Alhamdulillah, salam Ramadan. Sihat ya Saidul ya? Alhamdulillah sihat. Alright Saidul, ini satu topik yang cukup menarik yang sering menjadi paparan di dada akhbar juga televisyen dengan skamer ni. Kita pun memanglah yang menjadi mangsa pun memang dah orang kata dah menjadi fobia dah. Pada Cik Nazul, dengan masa kita kongsikan dengan peserta pada pagi ini, ramai dah ni, elak jadi mangsa skamer menyamar LHDN. Silakan Cik Nazul. Okay, terima kasih Cik Muhammad Zaki. Terlebih dahulu saya bagi pihak Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Cik Muhammad Zaki dan juga pihak ASNB kerana menjemput saya bagi mewakili Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia bagi berkongsi sembang-sembang ASNB pada pagi ini dengan tajuk elak jadi mangsa skamer menyamar LHDN. Ini adalah satu tajuk yang digemari ramai sebab setiap hari ada saja berita yang berkongsi tentang mangsa-mangsa yang menjadi mangsa skamer, yang mana mereka skamer ini menggunakan nama Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia dan seperti yang telah di-sharekan jutaan ringgit kerugian berlaku pada setiap hari kerana menjadi mangsa kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. InsyaAllah pada pagi ini pembentangan saya akan kongsikan sedikit info. Kalau boleh dilihat pada kandungan slide saya. Pertama saya akan berikan sedikit pengenalan tentang Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. Pengenalan kepada cukai pendapatan dan juga aplikasi yang cukup popular di Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia iaitu aplikasi MyTax. Kemudian sesi kandungan yang kedua adalah tentang penipuan kewangan yang mana mereka menyamar sebagai kita panggil skamer LHDN. Saya ada sediakan sedikit maklumat hasil daripada kajian saya tentang jenis-jenis scam, modus operandi, bagaimana kaedah ataupun cara skamer itu dilakukan, mengapa mereka menggunakan nama LHDN, siapa antara mangsa-mangsa scam LHDN, jenis-jenis scam LHDN, apa yang perlu dilakukan oleh mangsa tindakan LHDN bagi mengatasi masalah scam ini, dan juga tips serta nasihat daripada LHDN sekiranya bagi mengelak diri anda jadi mangsa. Sedikit pengenalan tentang Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. Semua sedia maklum, Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia adalah salah satu agensi utama di bawah Kementerian Kewangan yang mana kami dipertanggungjawabkan memungut dan mentadbir cukai langsung di bawah Akta Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia 1995. Dahulunya Lembaga Hasil dikenali sebagai Jabatan Hasil dan Negeri Malaysia yang mana kami diperbadankan pada Mac
1966 dan kini dikenali sebagai Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. Untuk maklumat, kami bertanggungjawab bagi keseluruhan pentadbiran cukai langsung di bawah akta-akta yang berikut, iaitu Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah dan beberapa akta yang berkaitan. Dan semua sedia maklum juga bahawa Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia telah diberi kepercayaan dan amanah oleh Kementerian Kewangan Malaysia untuk menguruskan pelbagai bantuan khas kerajaan bermula daripada tahun 2012. Ianya bermula dengan bantuan rakyat satu Malaysia sehinggalah yang terkini iaitu bantuan automotif keluarga Malaysia pada tahun 2022. Dah lebih 10 tahun kami menguruskan bantuan-bantuan. Antara bantuan yang cukup popular dan dekat di hati rakyat Malaysia adalah Bantuan Prihatin Rakyat, BPR, Bantuan Prihatin Nasional, BPN, Geran Khas Prihatin, Bantuan Khas COVID, Bantuan Kehilangan Pendapatan, Bantuan Keluarga Malaysia yang terkini bagi tahun 2022 dan Bantuan Automotif Keluarga Malaysia. Ini untuk mereka yang terlibat ataupun menjadi mangsa banjir. Semua juga sedia maklum bahawa Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia adalah salah satu agensi daripada senarai agensi yang tertera di slide, lebih kurang hampir 20 agensi di bawah Kementerian Kewangan, yang mana Lembaga Hasil antara penyumbang utama kepada kutipan cukai langsung negara. Saya sharekan juga cawangan-cawangan hasil di seluruh Malaysia supaya mereka di luar sana tahu kalau yang menelefon tu adalah daripada cawangan Miri, cawangan Bintulu, Kota Kinabalu, Taiping, Wangsa Maju, Ceras dan juga Muar. Mungkin mereka kadang-kadang berikan nama-nama cawangan yang bukan ada dalam senarai ini, maknanya bukan yang daripada sumber rasmi Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. Seterusnya sedikit pengenalan tentang cukai pendapatan dan anda. Seperti semua sedia maklum, cukai langsung yang dikendalikan oleh Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia antaranya adalah cukai pendapatan syarikat dan juga individu, dan juga cukai pendapatan petroleum, duty stamp dan juga cukai keuntungan harta tanah. Lain-lain jenis cukai sama ada cukai tidak langsung ataupun jumlah kutipan bukan cukai dikendalikan oleh agensi-agensi yang berlainan. Sebagai contoh, bagi cukai tidak langsung seperti cukai barang dan perkhidmatan, duty import, duty excise, duty export dikendalikan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Ini saya kongsikan sedikit pendapatan-pendapatan yang layak dikenakan cukai di bawah Seksyen 4 Akta Cukai Pendapatan 1967. Antaranya adalah perolehan ataupun keuntungan dari perniagaan, perolehan ataupun keuntungan dari penggajian yang makan gaji, dividen, faedah dan diskaun, sewa, royalti dan premium, pencen, annuiti dan pendapatan berkala lain ataupun perolehan atau keuntungan lain. Jadi sedikit tanggungjawab pembayar cukai bagi memastikan anda tidak di-scam ataupun dihubungi oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Yang pertama sekali, sebagai pembayar cukai anda perlu daftar, kemaskini maklumat, hantar borang dan juga buat bayaran, patuh kepada segala undang-undang dan juga peraturan yang telah ditetapkan, semak secara tahunan penyata cukai anda, berikan kerjasama sekiranya diaudit oleh pegawai-pegawai Lembaga Hasil Malaysia dan ketahui hak-hak anda. Sekiranya dikenakan cukai, hak untuk merayu, hak untuk memohon ansuran dan sebagainya. Jadi perlu peka dengan tanggungjawab sebagai pembayar cukai. Jadi seterusnya adalah pengenalan kepada aplikasi MyTax. Seperti semua sedia maklum, MyTax adalah gerbang informasi percukaian. Kalau siapa yang menggunakan e-filing dan sebagainya akan lebih ambil maklum terhadap sistem MyTax ini, yang mana boleh layari di https://mytax.hasil.gov.my, yang mana ia memberikan satu maklumat percukaian melalui web responsif dan juga aplikasi mobile, mempunyai paparan yang menarik dan juga moden, mempunyai informasi setempat dalam peti mail pengguna. Sekiranya Lembaga Hasil ingin menghubungi anda, menghantar email, boleh dapat maklumat di peti mail pengguna, mempunyai informasi yang mudah, ringkas dan padat,
dan juga semua aplikasi lembaga hasil dari Malaysia sama ada duty stamp dan sebagainya boleh diakses melalui MyTax. Ini adalah paparan dashboard MyTax yang mana saya ingin tunjukkan selepas log masuk sebagai pengguna, ada dashboard di mana pengguna boleh dapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan perkhidmatan EV hasil, dan ini adalah maklumat sebagai pengguna individu. Jadi dipaparkan jumlah bayaran balik yang diluluskan, dipaparkan sekatan perjalanan, dipaparkan status borang e-filing sama ada tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun semasa, dan juga dipaparkan juga jumlah cukai yang telah dibayar bagi tahun-tahun sebelumnya. Sekiranya ada jumlah cukai terlebih bayar, juga kita akan paparkan baki cukai terlebih bayar di dashboard pengguna individu. Okey, saya akan terus kepada sesi yang kedua, iaitu penipuan kewangan yang kita panggil scam yang menggunakan nama lembaga hasil dan negeri Malaysia. Ada beberapa maklumat yang saya perolehi dalam sesi taklimat perkongsian bersama dengan SKMM. Antaranya adalah definisi tentang penipuan kewangan yang mana ianya adalah aktiviti di mana peralatan komputer ataupun rangkaian digunakan sebagai medium untuk melakukan jenayah yang melibatkan kerugian wang ringgit. Antara faktor yang menjadi faktor utama yang menjadikan mereka mangsa penipuan dalam talian, sedikit sumber daripada survei yang dilakukan oleh American Outdocs pada tahun 2014. Yang pertama adalah tentang keadaan hidup. Mereka rasa terpinggir kesunyian ataupun hilang pekerjaan, perubahan negatif dalam status kewangan, bimbang terhadap hutang. Yang kedua adalah tentang faktor pengetahuan. Mereka tidak tahu bahawa bank tidak menghantar email kepada pelanggan untuk mereka klik sebarang pautan bagi tujuan pengesahan maklumat peribadi. Mereka juga tidak tahu, tidak ada pengetahuan bahawa sesebuah laman web boleh berkongsi maklumat yang diperolehi dengan pihak ketiga walaupun mempunyai dasar privasi. Seterusnya adalah tingkah laku yang mana mereka yang sering melayari laman web perlu mendapatkan pengetahuan yang tepat bagi memastikan bahawa mereka mengetahui apakah dasar privasi ataupun syarat perjanjian yang berkaitan. Mereka juga perlu sering membuka email daripada sumber yang tidak diketahui, menjual produk di laman lelong dalam talian, membuat pembelian melalui laman pemindahan dana bayaran dalam talian, dan juga sering mendaftar untuk tawaran percubaan masa terhad percuma. Mereka juga sering memuat turun aplikasi dan juga mengklik pada iklan yang timbul, selalunya pop-up di sama ada di internet ataupun di website yang kita layari, dan juga sering bersikap terburu-buru. Sebagai contoh, ada menerima email ataupun maklum balas SMS bahawa anda adalah seorang pemenang, mereka akan terus bagikan feedback tanpa menyiasat perkara ini. Okay, seterusnya saya akan berikan sedikit penjelasan tentang jenis-jenis scam ataupun penipuan, yang mana ini adalah daripada sumber SKMM. Yang pertama adalah Nigerian scam ataupun lebih dikenali sebagai scam 419, yang mana scammer menggunakan surat, fax ataupun email bagi memohon bantuan pemindahan dana warisan ataupun wang secara haram dan meminta bayaran pendahuluan serta menawarkan perkongsian komisen yang berjumlah jutaan ringgit. Biasanya scammer ini menggunakan email dengan memaklumkan kepada pengguna bahawa mereka menerima ataupun dapat wasiat daripada keluarga yang kaya untuk menerima wang dan juga menawarkan bantuan daripada kita untuk menompang akaun bagi menerima komisen jutaan ringgit. Kedua adalah penipuan melalui panggilan telefon. Scammer akan membuat panggilan dan menyamar sebagai sama ada polis, custom, pihak bank ataupun LHDN, yang mana biasanya scammer akan mengukut mangsa dan meminta mereka menyerahkan maklumat kewangan. Yang ketiga adalah penipuan pinjaman tidak wujud. Scammer akan menghubungi mangsa melalui media sosial ataupun SMS untuk memujuk mangsa memohon pinjaman yang tidak wujud.
mereka sering memberikan bukti dokumen yang lengkap di stamp dan meminta bayaran pendahuluan sebagai processing fee. Yang keempat adalah penipuan pembelian dalam talian, yang mana pembeli secara kebiasaannya selepas membuat pembelian dalam talian tidak menerima barang yang dibeli walaupun telah membuat pembayaran ataupun menerima barang yang berbeza daripada yang diiklankan. Sebagai contoh, apabila membeli barang di laman sawangmudah.my, melalui Shopee, Lazada, melalui Facebook dan juga Instagram. Yang kelima adalah data phishing. Data phishing adalah cubaan penipuan melibatkan teknik mencuri maklumat sulit dengan menggunakan penyamaran. Mereka sering menggunakan email yang dihantar secara spam sebagai media mendapatkan maklumat. Yang keenam adalah love scam. Scammer biasanya menggunakan media sosial melalui penyamaran dengan memikat wanita ataupun lelaki yang kemudiannya meminta wang selepas membina kepercayaan dan juga memperdaya mangsa. Scammer selalunya menggunakan gambar-gambar yang menarik, cantik, mewah, korporat dan juga yang terkini, yang mana sebenarnya gambar itu adalah milik orang lain. Scammer juga adalah sering sekali menyamar sebagai yang ketujuh, sering sekali menyamar sebagai pegawai pendidikan dan juga menawarkan pakej pembelajaran di luar negara. Mereka sering menjadikan kolej dan juga universiti bertaraf antarabangsa dengan yuran yang menarik. Mereka sering juga meminta bayaran pendahuluan dan kemudian tidak lagi dapat dihubungi. Yang ke-8 adalah scam kartel dadah. Scammer memperdaya mangsa yang secara layera ataupun diperdaya untuk menjadi kurier ataupun kita panggil keldai dadah bagi membawa dadah ataupun barang seludup ke negara lain dengan bayaran yang lumayan. Mereka sering menggunakan media sosial bagi mencari mangsa dengan menawarkan tiket dan juga pakej percutian secara percuma. Yang ke-9 dan yang terakhir adalah job scammer, yang mana scammer memperdaya mangsa yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan, yang mana mereka sering menawarkan gaji ataupun pekerjaan yang menarik, mudah, masa fleksibel dan juga gaji yang lumayan. Mereka juga sering mencari mangsa melalui platform enjin carian pekerjaan seperti Jobstreet, Jobs Malaysia, Link dan juga Facebook. Dan saya kongsikan sedikit modus operandi scammer yang mengaitkan dengan nama LHDN. Okey, yang pertama, mengapa mereka menggunakan nama Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia? Nama Lembaga Hasil Negeri Malaysia sangat mudah dikenali dan juga mempunyai cawangan di seluruh negara. Kemudian Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia merupakan agensi penguatkuasaan undang-undang percukaian yang mana sering ditakuti oleh pembayar cukai yang mengelak. Seperti nota yang ketiga, mereka yang membuat pelarian cukai, yang tidak melaporkan cukai dan juga mempunyai tunggakan cukai. Jadi mereka takut pada tindakan yang akan diambil oleh agensi penguatkuasaan seperti Lembaga Hasil dan Malaysia. Untuk makluman, mereka juga sedia maklum bahawa Lembaga Hasil dan Malaysia telah dilantik oleh kerajaan yang mana menguruskan bantuan khas kerajaan seperti BKM, JKP dan juga bantuan banjir. Serta Lembaga Hasil dan Malaysia mempunyai pelbagai jenis sistem dan juga aplikasi dalam talian yang digunakan oleh orang ramai. Siapa biasanya yang menjadi mangsa LHDNM? Saya ada membuat sedikit kaji selidik dan juga kumpulkan sedikit maklumat berdasarkan keratan berita. Boleh lihat antara yang menjadi mangsa LHDNM adalah guru dan juga pensyarah, doktor, mahasiswa, ahli politik, pesara, jururawat, ahli perniagaan dan juga penerima ataupun pemohon bantuan. Secara kesimpulannya boleh dikatakan sesiapa saja berisiko untuk menjadi mangsa kepada scammer. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, antara keratan-keratan berita berkaitan dengan scammer yang melibatkan kerugian. Sebagai contoh, guru yang rugi 254,000 kerana markau scam. Yang kedua adalah jururawat yang rugi 50,000 kerana diperdaya oleh pegawai yang dikenali sebagai LHDN dan juga polis. Seterusnya adalah pensyarah yang rugi 300,000 kerana menjadi mangsa pegawai LHDN. Semua sebut nama LHDN. Kemudian mereka ataupun sedikit yang menggunakan nama, alamat serta logo LHDN
dengan menghantarkan surat palsu dan juga tanda tangan palsu kepada mangsa. Seterusnya adalah keratan akhbar yang lain, yang mana skamer menggunakan mengambil kesempatan dengan musim e-filing untuk memperdaya seorang suri rumah yang rugi RM30,000 kerana menerima panggilan daripada LHDN dan juga inspektor polis katanya. Kemudian doktor dirugi melebihi RM60,000 pada April 2022 yang terkini. Kemudian skamer juga sedia maklum tentang proses-proses bantuan yang dikenalikan oleh LHDN dan mereka mengambil kesempatan dengan mensasarkan penerima bantuan prihatin nasional dengan menghubungi mangsa, memaklumkan tentang proses permohonan dan sebagainya. Kemudian antara mangsa yang menjadi penipuan skamer LHDN adalah mahasiswa. Saya rasa mahasiswa ni agak kaya kerana kerugian lebih RM32,000 kerana menjadi mangsa kepada LHDN. Ini suri rumah 18 daripada tahun 2021 Januari hingga Februari saja 18 aduan telah diterima tentang skamer Lembaga Asing dan Menegeri Malaysia. Kemudian untuk makluman, Lembaga Asing dan Menegeri Malaysia juga sentiasa bekerjasama dengan PDRM yang mana pada maklumat yang dikompil oleh PDRM merekodkan kerugian pada tahun 2018 hingga Ogos 2019 sahaja membabitkan 8,489 kes yang mana kerugian 410 juta. 410.6 juta yang mana skamer sering menggunakan akaun yang bukan akaun mereka sebenar. Kita panggil akaun tumpang yang mana PDRM dan juga pihak berwajib dengan langkah yang diambil yang proaktif telah juga mewujudkan laman Facebook Cybercrime Alert Royal Malaysia Police untuk berkongsi maklumat dan juga peringatan kepada masyarakat. For the past 3 years, ini maklumat yang terkini pada 5 April, 51,631 kes yang mana jumlah kerugian hampir 1.6 bilion. Jumlah kerugian yang amat tinggi yang mana ini telah dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri di Dewan Rakyat pada 14 Mac yang lepas. Okey, saya pergi lebih detail tentang jenis-jenis scam LHDNM. Yang pertama adalah mangsa sering dihubungi dengan dimaklumkan bahawa mangsa mempunyai kes tunggakan ataupun pelarian cukai. Yang kedua adalah mangsa dihubungi dengan dimaklumkan bahawa nama mangsa terlibat dengan pelarian cukai, kegiatan jenayah dan pengubahan wang haram. Jadi mereka maklumkan mereka dari LHDN dan menyiasat tentang kegiatan jenayah dan juga pengubahan wang haram. Yang ketiga adalah skamer juga turut melakukan lawatan pungutan, lawatan audit ataupun lawatan siasatan cukai dan juga menggunakan letterhead dan juga surat-surat serta dokumen yang palsu yang terdapat logo LHDNM. Yang seterusnya adalah dokumen tentang keuntungan penjualan saham yang mana yang ianya digunakan bagi memaklumkan bahawa mangsa ada keuntungan saham tetapi perlu membayar sedikit sebagai contoh stamping fee untuk memastikan keuntungan penjualan saham itu dilepaskan ke akaun mangsa. Kemudian seperti biasa apabila musim e-filing, 30 hari selepas e-filing dihantar, kita sepatutnya menerima bayaran balik cukai terlebih bayar. Dan secara kebiasaan skamer turut mengambil kesempatan dengan menghantar email memaklumkan bahawa bayaran balik sedang diproses. Jika inginkan duit didepositkan ke akaun anda, sila klik link yang berkenaan dan sebagainya. Itu antara 5 ciri-ciri ataupun jenis-jenis scam yang menggunakan nama Lembaga Asing dan Menegeri Malaysia. Macam mana skamer menggunakan kes tunggakan cukai dan pelarian cukai? Secara kebiasaannya, mangsa akan menerima mesej panggilan telefon, surat ataupun email daripada sindiket yang memaklumkan bahawa
terdapat tunggakan cukai yang masih belum dijelaskan. Kemudian mangsa dikendaki untuk menjelaskan tunggakan cukai ataupun membuat pindahan dana wang ke akaun yang bukan milik Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. Mangsa juga sering dihubungi sedikitnya menyamar sebagai pegawai LHDN ataupun pegawai polis dengan memaklumkan bahawa mangsa mempunyai baki cukai tertunggak dan mengarahkan mangsa untuk memuat turun aplikasi palsu daripada Bank Negara Malaysia atau berkongsi maklumat peribadi perbankan di laman web palsu yang kononnya milik Bank Negara Malaysia bagi tujuan siasatan lanjut. Seterusnya adalah sekiranya bagi kes-kes pelarian cukai ataupun kegiatan haram ataupun pengubahan wang haram, seringkali mangsa dihubungi yang mana kononnya mangsa terlibat dengan pelarian cukai, jenayah dan juga pengubahan wang haram. Sehubungan dengan itu, akaun milik mangsa akan disekat. Mereka mengugut mangsa bahawa mereka akan sekat akaun mangsa di bawah Akta Pengubahan Wang Haram dan juga pencegahan pembiayaan keganasan dan juga hasil daripada aktiviti haram yang mana akta ni adalah akta yang digazetkan pada tahun 2021. Kemudian mangsa akan disambungkan untuk bercakap dengan pegawai polis ataupun pegawai SPRM ataupun pihak berkuasa yang bertanggungjawab. Mereka akan cuba membantu menyelesaikan masalah mangsa, berjanji untuk menyelesaikan masalah mangsa, dan bagi mengelakkan semua wang mangsa dibekukan, mangsa akan diarahkan untuk memindahkan wang tersebut ke akaun pihak ketiga. Jadi mangsa akan diugut dengan tindakan undang-undang dan kemungkinan dikeluarkan waran tangkap serta diminta untuk membuat bayaran segera. Surat dengan logo lembaga hasil akan dihantar kepada mangsa sebagai bukti kesahihan tindakan yang sedang diambil oleh mereka. Walaupun mereka ini skamer, jadi mereka aware tentang proses dan juga tindakan-tindakan yang diambil sama ada lembaga hasil, SPRM ataupun pihak-pihak berwajib lain seperti Bank Negara Malaysia. Kemudian ada juga skamer yang menjadikan lawatan pungutan ataupun audit ataupun siasatan yang mana mereka mengunjungi premis mangsa dengan kononnya bagi tujuan memungut cukai ataupun melakukan audit dan siasatan cukai. Sindiket kemudian akan meminta dokumen pendapatan ataupun perniagaan mangsa dan memaklumkan kepada mangsa bahawa mangsa telah tersalah lapor cukai pendapatan. Mangsa kemudian akan diarahkan untuk membuat pembayaran cukai tambahan yang ditaksirkan ke dalam akaun, tetapi akaun itu bukan milik Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. Jadi skamer ni akan bersedia dengan pelbagai jenis dokumen yang membuktikan bahawa mereka adalah pegawai Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia kononnya. Seterusnya adalah tentang skamer yang menggunakan keuntungan penjualan saham. Mereka akan mengeluarkan surat bahawa dokumen itu perlu distemkan, bahawa perlu membuat bayaran kepada akaun yang diberi dan bahawa mangsa ada keuntungan daripada penjualan saham ini dan keuntungan itu akan dirilis ataupun diserahkan kepada mangsa selepas membuat bayaran kepada Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. Surat ataupun email LHDN yang dilampirkan menggunakan logo LHDN dan nampak seakan-akan sama dengan dokumen rasmi yang ada logo, alamat pejabat dan juga nama pegawai. Yang seterusnya adalah mangsa yang menunggu bayaran balik cukai terlebih bayar akan dihantar email spam ataupun email daripada skamer yang memaklumkan bahawa mangsa mempunyai cukai terlebih bayar yang akan dipulangkan apabila pautan ataupun link yang diberikan dalam email palsu tersebut dan diarahkan agar mangsa memberikan ataupun mendedahkan butiran akaun bank termasuklah kata laluan perbankan internet. Email ini diberikan secara spam kepada ramai orang dengan memaklumkan bahawa ada bayaran balik. Kita kenali email ini yang ada link dikenali sebagai pautan phishing yang mana
Apabila seorang pengguna membuka akaun ataupun email berkenaan, kemudian klik pada link itu akan menyebabkan data dan juga maklumat peribadi pengguna diperolehi oleh skamer, termasuklah semua maklumat kewangan. Jadi mereka, skamer ini mempunyai akses kepada telefon bimbit, smartphone ataupun laptop ataupun komputer mangsa. Susulan daripada beberapa kes yang saya kongsikan tadi, saya telah buat sedikit carta ringkas panggilan scam LHDNM, dan saya dapati di Facebook juga ada beberapa netizen yang berkongsi tentang proses carta ringkas proses bagaimana skamer ini menjalankan MO mereka. Yang pertama adalah biasanya mereka akan menerima panggilan daripada automated voice. Sebagai contoh, automated voice memaklumkan bahawa ini adalah panggilan rasmi daripada Lembaga Hasil dan Malaysia, dan sistem menunjukkan bahawa pihak tuan ataupun puan mempunyai tunggakan cukai sebanyak sekian-sekian jumlah. Sila tekan 1, sila tekan 0 untuk bercakap dengan pegawai. Kemudian akan ada pegawai Lembaga Hasil dan Malaysia yang menjawab panggilan. Kemudian pegawai itu akan memberikan sedikit penjelasan tentang baki, tunggakan ataupun cukai yang belum dibayar. Kemudian mereka memaklumkan bahawa sekiranya bukan mangsa bukan mempunyai akaun cukai, mangsa akan disambungkan ke PDRM. Kemudian PDRM akan memaklumkan bahawa perlu buat laporan, akan sambungkan kepada Bukit Aman PDRM. Kemudian pihak PDRM membuat semakan dan maklumkan bahawa mangsa ada terlibat dengan pengubahan wang haram, terlibat dengan dadah dan sebagainya, yang mana identiti mangsa telah digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Kemudian mangsa akan disambungkan kepada pihak Bank Negara Malaysia, dan di sinilah pihak Bank Negara Malaysia yang palsu itu, yang scam itu, akan memaklumkan bahawa mangsa perlu memuat turut aplikasi dan sebagainya. Kemudian akan disambungkan kepada seorang pegawai yang akan membantu menyelesaikan semua masalah mangsa yang dikenali sebagai peguam. Secara kebiasaannya, tempoh panggilan akan mengambil masa antara 1 hingga 3 jam sehingga selesai proses buat turun aplikasi phishing dan sebagainya. Okey, seterusnya, sekiranya anda telah menjadi mangsa scammer, apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi memastikan nama anda dibersihkan, bagi memastikan ataupun mengelakkan anda daripada kehilangan wang daripada akaun anda, dan bagi memastikan keselamatan data dan juga maklumat-maklumat peribadi anda tidak digunakan oleh scammer. Sekiranya menerima scam melalui email, yang pertama sekali, jangan klik apa-apa pautan ataupun iklan yang menawarkan sesuatu yang terlalu bagus. Sebagai contoh, tanya anda telah menang wang ringgit dan sebagainya, tanya anda telah menerima lucky draw dan sebagainya. Tidak perlu. Ini adalah salah satu ciri-ciri scammer yang sangat jelas. Yang kedua adalah, jangan klik lampiran dalam email ataupun cuba membuka pautan dalam kandungan email berkenaan. Just padam, delete, abaikan email yang mencurigakan dan jangan sesekali balas email berkenaan. Sekiranya anda pengguna email Yahoo ataupun Gmail, laporkan email berkenaan sebagai spam, boleh setting di email masing-masing sebagai spam, ataupun lapor kepada penyedia perkhidmatan ataupun jabatan yang mengendalikan rangkaian internet di pejabat anda. Jadi ada juga kes di mana email spam dihantar kepada seluruh organisasi yang mana yang menerima itu adalah rakan-rakan anda di pejabat dan juga rakan anda. Perlu maklumkan kepada bahagian teknologi maklumat untuk menyekat email berkenaan. Sekat email berkenaan dengan menandakan sebagai spam ataupun auto delete sekiranya menerimanya lagi pada masa hadapan. Ini tidak akan berhenti tuan-puan. Selagi anda mempunyai email rasmi sama ada Google, Yahoo, Gmail dan sebagainya, scammer ini tidak akan berhenti menghantar email kepada anda. Saya juga ada menerima email seperti berkenaan.
Okey, sekiranya scam melalui internet, antara langkah-langkah yang anda boleh laku adalah menggunakan versi pelayar web yang terkini. Sila update web browser anda kepada version yang terkini. Pastikan URL ataupun alamat laman web yang anda layari mempunyai HTTPS di alamat URL dan juga ada ikon mangga berkunci yang lock tu. Terutama sekali sekiranya anda melayari laman sesawang bank ataupun apa-apa yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian type URL perbankan di laman pelayar atau jadikan ia bookmark ataupun favorite anda untuk memastikan setiap kali anda masuk ke laman sesawang berkenaan adalah laman yang web yang asal pihak keuangan ataupun bank. Jangan tertipu dengan logo dan juga laman web yang serupa dengan laman web yang asal. Pastikan ada URL yang saya maklumkan tadi. Jangan akses perbankan dalam talian menggunakan Wi-Fi awam ataupun di kafe cyber. Ini adalah satu yang kita kerap lakukan, kesilapan atau kesalahan yang kita kerap lakukan. Kita berada di kafe, kita berada di restoran dan sebagainya. Kita menggunakan Wi-Fi awam tetapi melakukan transaksi perbankan dalam talian. Saya pernah tengok ada satu video di YouTube yang mana ada user dia letakkan peranti yang mengumpulkan semua data dan maklumat yang di-type di skrin apabila melalui Wi-Fi, public Wi-Fi atau Wi-Fi awam yang digunakan. Jadi segala login, ID dan juga password akan dikumpulkan oleh satu peranti berkenaan. Yang keenam, jangan berikan atau kongsi maklumat akaun ataupun kad bank sebagai contoh kad kredit ataupun kad debit ataupun OTP ataupun TAC yang anda terima bagi sebarang transaksi. Kadang-kadang kita minta kawan untuk lakukan transaksi and then menerima SMS, OTP dan juga TAC tapi kita berikan pada kawan. Jangan sesekali buat berkenaan. Seterusnya adalah pantau akaun kewangan dan juga perbankan anda. Perhatikan jika ada transaksi yang mencurigakan seperti pembayaran yang mempunyai rujukan dengan perkataan teks. Sekiranya menerima panggilan telefon daripada skamer, yang pertama adalah tamatkan panggilan dengan segera jika ianya meragukan atau pemanggil meminta maklumat peribadi anda bagi tujuan pengesahan. Sebagai contoh, apa yang berlaku pada saya bulan lepas, menerima voice automated telefon, memaklumkan pegawai lembaga pun terima panggilan daripada skamer, memaklumkan bahawa saya ada tunggakan cukai, kemudian tekan kosong untuk bercakap dengan pegawai. Kemudian apabila saya bercakap dengan pegawai, saya just nak dapatkan sedikit info daripada pegawai. Dia tanya saya balik, dia tanya okey, untuk tujuan semakkan pengesahan boleh cik berikan nama dan nombor IC. Jadi saya tanya dia balik, saya cakap yang telefon saya adalah daripada awak. Kenapa perlu saya berikan maklumat? Ini sebenarnya skamer tidak mempunyai maklumat kita. Skamer hanya mempunyai nombor telefon. Jadi semua, saya rasa ada satu data nama nombor telefon rakyat Malaysia diperolehi oleh skamer bagi mereka membuat panggilan-panggilan scam ini. Jadi mereka sebenarnya tidak mempunyai maklumat kita yang lain kecuali nombor telefon sahaja. Kemudian pastikan nombor telefon awam ataupun talian khidmat pelanggan syarikat yang menghubungi anda itu ataupun yang memaklumkan anda telah memenangi sesuatu dan apabila anda telah putuskan panggilan, telefon balik pada syarikat yang berkenaan. Kemudian jangan berikan ataupun kongsikan maklumat yang seperti saya sharekan tadi, maklumat akaun, maklumat kad, walaupun anda dihubungi oleh pegawai yang memaklumkan bahawa mereka adalah daripada Bank Negara Malaysia. Jangan juga sesekali memuat turun aplikasi yang diminta oleh pemanggil kerana ianya adalah skamer yang aplikasi yang membolehkan skamer memperolehi semua maklumat anda daripada mobile phone anda ataupun daripada laptop anda. Kemudian sentiasa pantau akaun perbankan anda, semak juga sekiranya ada transaksi pindahan dana yang mencurigakan. Okey, scam menggunakan nama Lembaga Hasil Dana Negeri Malaysia. Sekiranya anda menerima panggilan, nasihat saya yang pertama adalah putuskan panggilan berkenaan, letak telefon. Kemudian semak dengan Lembaga Hasil Dana Negeri Malaysia
yang mana simakan boleh dibuat dengan menelefon ke hasil K-Line ataupun talian khidmat pelanggan kami di nombor 0389111000. Sekiranya panggilan dari luar negara boleh menelefon ke 0389111100. Boleh juga ke hasil live chat di portal Lembaga Hasil dan Undi Malaysia di www.hasil.gov.my. Boleh lihat button ataupun shortcut untuk hasil live chat dan berkomunikasi dengan pegawai khidmat pelanggan kami. Kemudian boleh hadir ke cawangan Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia yang berdekatan seperti yang saya sharekan tadi. Boleh juga ke pusat khidmat hasil dan juga UTC yang mempunyai perkhidmat pegawai, mempunyai kaunter perkhidmatan Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia. Seterusnya, yang ketiga tadi, boleh menggunakan borang maklum malas di portal rasmi Lembaga Hasil dari Malaysia sekiranya ada pertanyaan lanjut yang lebih panjang. Yang kedua adalah sekiranya ada orang menghubungi anda menggunakan nama Lembaga Hasil dan Undi Malaysia, jangan sesekali mendedahkan butiran perbankan, terutamanya kata laluan ataupun perbankan internet. Walaupun kami ataupun saya ada menghubungi anda untuk memaklumkan bahawa anda ada tunggakan hasil, kita akan maklumkan kepada pembayar cukai bahawa mereka boleh membuat bayaran secara sendiri menggunakan aplikasi mereka sendiri, sama ada mobile internet banking, sama ada aplikasi perbankan masing-masing, mengguna bayaran ke kaunter Lembaga Hasil dan Malaysia, bayaran ke pejabat-pejabat kaunter-kaunter bank, dan juga yang terkini juga boleh juga buat bayaran di Pos Malaysia. Jadi kami tak akan sama sekali mintakan password, OTP, TAC bagi membuat bayaran secara dalam melalui telefon. Yang ketiga, jangan sesekali klik pada pautan yang terima daripada email yang meragukan. Yang keempat, pastikan sekiranya anda mempunyai tunggakan cukai, sila jelaskan ke Lembaga Hasil dan Undi Malaysia sebelum anda dikenakan penalti tambahan ataupun kenaikan akibat lewat bayar. Yang kelima, jangan sesekali memuat turun sebarang aplikasi yang diminta oleh pemanggil yang tidak dikenali. Yang keenam, pastikan anda menyemak sekiranya ada pegawai yang datang buat audit di premis anda, pastikan anda menyemak rangka kerja pungutan cukai, rangka kerja audit cukai, rangka kerja siasatan cukai yang mana dia boleh diperolehi di portal rasmi di www.hasil.gov.my di bawah topik perundangan untuk memastikan bahawa prosedur sahih aktiviti pungutan, siasatan dan juga audit yang dijalankan oleh pegawai berkenaan. Selain daripada itu, pegawai itu juga biasanya akan ada kad ataupun pas kerja yang ada nombor nama dan juga maklumat pegawai. Dan seterusnya yang ketujuh, sekiranya anda menghantar email ataupun menerima email, pastikan anda pastikan email berkenaan menggunakan domain yang mana ada di belakangnya selepas nama pegawai, di belakangnya adalah alias.hasil.gov.my. Okey, sekiranya anda telah menjadi mangsa kepada skamer, yang pertama adalah sila buat laporan polis secepat mungkin. Sebab apabila anda hadir ke pejabat polis, pihak polis akan menjelaskan kepada anda tindakan-tindakan susulan yang perlu diambil segera. Sebagai contoh ada, polis biasanya akan menasihatkan untuk call pihak bank bagi menghalang sebarang tindakan perbankan internet lanjut. Maknanya internet banking, kad kredit, kad debit. Selepas itu, tukar semua kad kredit dan juga kad debit anda kerana nombor-nombor itu telah diperolehi oleh skamer. Tukar semua kata laluan sama ada perbankan internet, media sosial, email ataupun akaun online shopping. Kemudian maklumkan semua ahli keluarga, sahabat dan juga rakan sepejabat kerana kadang-kadang skamer ini menggunakan nombor telefon anda dengan aplikasi chatting yang lain sama ada WhatsApp ataupun Telegram untuk meminta pinjaman duit menggunakan nama anda. Kemudian pastikan anda mengumpul semua maklumat ataupun bukti sama ada melalui chat, melalui email, melalui mesej dan juga reksit yang berkaitan bagi tuntutan lanjut dengan pihak ataupun laporan lanjut
dengan pihak berkenaan sebagai contoh bank dan juga pihak polis. Kemudian yang ketujuh, boleh buat laporan kepada admin laman web yang bertanggungjawab seperti laman web online dating, perkhidmatan email, pihak berkuasa yang berkaitan seperti PDRM, SKNM, KPDN HEP, Bank Negara Malaysia dan juga Persatuan Pengguna bagi mereka membuat publicity ataupun peringatan kepada pengguna-pengguna yang lain. Dan yang ke-8 adalah sentiasa kemaskini ilmu pengetahuan mengenai keselamatan dalam talian, terutamanya tentang penipuan dalam talian. Rujuk kepada media sosial Jabatan Siasatan Jenayah Cyber PDRM dan juga media sosial SKNM yang mana mereka sering berkongsikan maklumat-maklumat terkini. Okey, untuk makluman, seringkali kami ditanya soalan, apakah tindakan yang diambil oleh LHDN? Selain daripada publicity dan sebagainya, untuk makluman, LHDN sebenarnya bukan agensi penguatkuasaan yang boleh mengambil tindakan kepada skamer. Pihak polis juga ada peraturan ataupun akta yang tertentu untuk mengambil tindakan. Jadi bagi kesalahan penipuan kewangan, secara kebiasaannya pihak yang bertanggungjawab bagi penguatkuasaan adalah yang pertama adalah SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, di bawah Akta Syarikat 1965, yang mana kemungkinan besar tindakan boleh diambil dengan sekiranya ada syarikat yang terlibat dengan skam ini, tindakan boleh diambil kepada syarikat berkenaan di bawah Akta Syarikat 1965. Kemudian pihak agensi penguasaan yang lain adalah Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan ada peraturan ataupun hukuman ataupun section-section yang tertentu yang membolehkan tindakan diambil oleh pihak Bank Negara Malaysia. Dan di bawah undang-undang yang lain, iaitu di bawah Kanun Keseksaan Seksyen 420, pihak yang bertanggungjawab menjalankan penguatkuasaan adalah Polis Diraja Malaysia, yang mana saya ulang sekali lagi, bukan semua kesalahan ataupun tindakan undang-undang perlu diambil oleh pihak polis. Ada undang-undang yang di bawah kawalan agensi yang lain serta akta yang berbeza, jadi perlu dibuat laporan kepada pihak-pihak yang berkenaan supaya tindakan boleh diambil. Jadi apa langkah proaktif LHDNM, tindakan kami sendiri bagi memastikan mengatasi, kita sama-sama dapat mengatasi masalah skema LHDNM. Yang pertama adalah Lembaga Hasil dan Malaysia sentiasa memastikan keselamatan data dan maklumat pengguna ataupun pembayar cukai sentiasa dilindungi. Kami sering memperkenalkan sistem-sistem baru yang lebih user friendly dan selamat. Kami juga sering mengeluarkan poster dan juga infografik sebagai peringatan kepada pelanggan dari masa ke semasa. Kami juga sering membuat penyampaian maklumat melalui pendidikan dan juga kesedaran cukai kepada masyarakat. Sekiranya anda ingin membayar cukai, bagaimana cara pelaporan, apakah sistem yang perlu digunakan, apakah cara membuat bayaran, online banking, e-bayar, hadir ke kaunter dan juga bagaimanakah proses ataupun prosedur audit. Kami juga sentiasa memastikan pegawai-pegawai Lembaga Hasil dan Malaysia diberikan latihan dan juga maklumat terkini bagi memastikan maklumat ini sampai kepada pembayar cukai ataupun pemohon bantuan kerajaan. Dan yang terakhir sekali, kami sering bekerjasama dengan pelbagai agensi seperti yang saya maklum tadi, kita pernah buat taklimat bersama SKNM, dan pada hari ini terima kasih ASNB memberikan platform kita berkongsi maklumat tentang skema LHDN di platform Facebook dan juga webinar yang dianjurkan oleh SNB. Jadi kerjasama antara pelbagai agensi ini kita teruskan dari masa ke semasa bagi memastikan skema dapat dibanteras. Dan saya boleh kongsikan sedikit tips dan juga nasihat daripada Lembaga Hasil dan Malaysia. Sekali lagi saya maklumkan bahawa Lembaga Hasil menghubungi pelanggan daripada hasil KLine kita 0389111000 ataupun daripada hasil recovery call center kita 0387511000.
Jadi untuk maklumat, selain daripada dua nombor ini, kami juga turut menghubungi pelanggan. Kami itu merujuk kepada unit pengumputan cawangan yang mana mereka menghubungi pembayar cukai daripada cawangan-cawangan di seluruh Malaysia. Jadi bukan saja dua nombor ini, ada juga pelbagai-pelbagai nombor yang mungkin diterima oleh pembayar cukai yang memaklumkan bahawa ada tunggakan cukai yang perlu dibayar. Tapi secara kebiasaannya, panggilan berkenaan hanya memaklumkan bahawa ada tunggakan cukai dan juga perlu buat bayaran. Kami takkan sama sekali sambungkan kepada PDRM, sambungkan kepada Bank Negara Malaysia, mengugut, minta install aplikasi dan sebagainya. Hanya memaklumkan bahawa ada tunggakan cukai dan secara kebiasaannya apabila pembayar cukai jawab ada masalah dan sebagainya, kami akan memaklumkan kepada pembayar cukai agar menghadir ke pejabat kami untuk membuat perbincangan lanjut bagi ansuran dan sebagainya. Kami memahami masalah dan juga keluh kesah yang dihadapi oleh pembayar cukai ataupun rakyat semasa PKP dan juga COVID. Jadi kami dari masa ke semasa sentiasa membuka pintu perbincangan untuk pembayar cukai yang mengalami masalah dalam perniagaan dan sebagainya. Jadi yang ketiga, email secara kebiasaannya akan dihantar oleh nama pegawai alias.hasil.gov.my yang mana secara kebiasaannya pegawai akan maklumkan nama penuh, alamat email, nombor telefon yang boleh dihubungi dan sebagainya. Untuk makluman, waktu operasi hasil K-Line dan juga hasil Recovery Call Center adalah waktu operasi yang sama seperti operasi ibu pejabat dan juga cawangan LHDN. Secara kebiasaannya kami akan beroperasi daripada 8 pagi sehingga 5 petang. Jadi sekiranya anda menerima panggilan di luar daripada waktu berkenaan, sila jangan angkat ataupun terus matikan panggilan sekiranya pegawai berkenaan yang sangat rajin bekerja pada Sabtu dan Ahad bagi di Lembah Kelang dan negeri yang berkaitan yang memaklumkan bahawa ada tunggakan cukai dan sebagainya. LHDN juga tidak akan sama sekali menyambungkan talian anda kepada mana-mana agensi lain seperti PDRM ataupun Bank Negara Malaysia. LHDN juga tidak akan meminta bayaran dibuat melalui pihak ketiga sama ada ejen dan sebagainya ataupun memasukkan akaun yang lain yang mana akaun tu apabila kita klik nombor tu bukan nama sebenar lembaga hasil sama ada nama orang ataupun nama syarikat. LHDN juga tidak sama sekali akan meminta pelanggan untuk memuat turun aplikasi fail dan juga memuat turun sebarang fail attachment dalam email ataupun aplikasi di handphone ataupun di laptop masing mangsa. Kita memang ada sistem yang saya kongsikan tadi MyTax, jadi hanya itu satu platform yang boleh digunakan. Kalau ada lain-lain platform yang boleh kami kongsikan, kami akan kongsikan di platform MyTax dan juga rakyat Malaysia ataupun pembayar cukai boleh muat turun aplikasi MyTax dan mendapatkan semua maklumat percukaian di situ. Jadi sekiranya dihubungi oleh scammer boleh counter balik dengan scammer bahawa maklumat-maklumat percukaian itu ada di bersama tuan-puan dan tuan-puan boleh bacakan maklumat nombor cukai dan sebagainya, tapi jangan berikan banyak sangat maklumat, just matikan saja panggilan. Okey, seperti yang kami cakap, yang saya maklumkan tadi, kami sering memuat naik infografik peringatan dan juga kesedaran cukai kepada pengguna ataupun kepada pembayar cukai di Facebook rasmi kami, Lembaga Hasil Malaysia, di Twitter kami, di saluran Instagram kami dan juga di portal rasmi kami www.hasil.gov.my. Waspada kepada scammer. Kami maklumkan kami tidak membuat panggilan melalui telefon. Kami tidak akan menyambungkan pada mana-mana. Kami maklumkan berhati-hati dengan scammer dan jangan mendedahkan maklumat. Waspada dengan scammer, peringatan. Baru-baru ini saya dijemput oleh program analisis di TV Al-Hijrah. Kami kongsikan tentang scammer LHDN mengapa suka tumpas. Jadi TV Al-Hijrah telah berkongsikan dia secara live pada bulan lepas, pada 18 Mac yang lepas, yang mana kita kongsikan apakah cara-cara kaedah untuk kita mementras scammer LHDN ini. Kalau tuan perhatikan pada gambar yang bawah tu, saya saja share gambar ni, adalah seorang profesor daripada Universiti Sains Malaysia
yang mana satu maklumat yang sangat menarik yang dikongsikan oleh semasa sesi berkenaan, rakyat Malaysia dia buat satu kajian bahawa setiap antara kita berpotensi untuk menjadi mangsa scam, walaupun anda orang biasa ataupun anda doktor. Dan daripada report-report yang dibuktikan menunjukkan bahawa memang sesiapa saja boleh menjadi mangsa scam. Dan kajian doktor ini juga menunjukkan bahawa daripada penilaian ataupun survey tentang IQ, apabila scammer mendapat satu maklumat yang boleh digunakan ataupun kelemahan kepada mangsa, seterusnya akan membolehkan mangsa menjadi mangsa scammer dan kerugian jutaan ataupun puluhan ribu ringgit. Satu maklumat yang saya agak terkejut bahawa mereka turut USM turut membuat kajian tentang IQ level rakyat Malaysia bagi melihat perbezaan IQ level yang membolehkan mereka menjadi mangsa scam. Seterusnya, slide yang di sebelah kiri itu adalah peringatan daripada PDRM oleh kerana banyak sangat kes report yang diterima oleh pihak polis, jadi mereka juga membuat peringatan dari masa ke semasa. Jadi kita turut berkongsikan dari sumber Sinar Harian tentang SMS scam yang mana menerima maklumat ataupun SMS bahawa perlu klik pautan yang berkenaan bagi menerima maklumat ID dan password. Kemudiannya seorang wanita menjadi mangsa sehingga kerugian RM18,000 kerana klik link yang diberikan melalui SMS. Kemudian ini juga daripada PDRM tentang bahawa mereka yang menerima panggilan jangan mudah terpedaya ataupun percaya kepada panggilan yang memaklumkan bahawa daripada polis, mahkamah, SPRM ataupun custom. Kemudian kami turut berkongsikan infografik tentang kepentingan menyimpan dokumen, kepentingan untuk memberikan feedback ataupun menghubungi talian yang Lembaga Hasil dan Malaysia dan sebagainya bagi memastikan anda tidak menjadi mangsa sindiket penipuan. Kemudian SKMM juga turut mohon kami untuk berkongsi sedikit aplikasi sebenarnya.my yang boleh dimuat turun. Disediakan aplikasi ini disediakan oleh SKMM yang mana dia sentiasa berkongsi berita-berita palsu dan dikomparekan dengan berita-berita yang benar, yang mana mereka sentiasa memaklumkan kepada rakyat Malaysia ataupun kepada penonton untuk sentiasa semak sumber berita sebelum dikongsikan melalui WhatsApp dan sebagainya. Kongsikan video ya. Seterusnya video yang kedua. Hati-hati tau. Income tax takkan call handphone. Maksudnya nombor you buka tu ada 01 dia tak ada. You jangan angkat. Itu scammer. Kalau income tax tanya, dia ni pada income tax kata nak bayar, you cakap okay, you department mana? Apa extension you? Masih tanya dia. Tanya dia balik. Kalau boleh tengok hari cuti, dia call tipu. Income tax pukul 4.30 dia tak angkat lah. Kalau hari cuti pun dia call tipu, bukan dia. Walaupun kadang-kadang 0388 tu Putrajaya. You tengok Putrajaya betul. Ini bukan dia. You baca ni tau. Tak apa, nanti saya buat bayan tapi minta detail so senang saya nak email. Dia email income tax dia ada nama orang tu @hasil.gov.my. Dia mesti ada belakang tu. Kalau lain baru tak ada.
Okey, kalau boleh saya komen sikit tentang video yang kedua. Video kedua adalah sumber daripada Rafida & Co. Bukan sumber daripada LHDN, sumber daripada TikTok yang mana dia agak catchy lah pada saya. Dikongsikan sebagai peringatan kepada pengguna, kepada mereka yang sering melayari aplikasi TikTok tentang apa alamat email LHDN, panggilan bila dibuat. Kemudian ada satu yang sedikit lucu lah. Dikata maklumkan bahawa LHDN pukul 4.30 dah balik dah. Sebenarnya kami balik pukul 5 semasa bulan puasa, operasi kita sehingga 4.30. Tetapi ada satu lagi yang saya ingin komen. Dimaklumkan juga bahawa LHDN tidak menghubungi pembayar cukai pada hari Ahad. Okay, kita semua sedia maklum bahawa ada negeri-negeri yang beroperasi pada hari Ahad. Jadi ada kemungkinan besar juga bagi mereka ataupun pembayar cukai di negeri-negeri berkenaan yang akan menerima panggilan daripada lembaga hasil yang sah pada hari Ahad. Okey, di penghujung sesi saya ini, saya minta kerjasama semua pihak, semua penonton sama ada di Facebook ataupun di webinar untuk kongsikan, jawab sedikit soal selidik keberkesanan program pendidikan cukai yang mana rakan saya juga telah kongsikan di ruangan chat bagi memastikan kami mendapat feedback tentang program-program yang kami lakukan sama ada dengan kerjasama pihak ataupun agensi-agensi lain ataupun program khidmat nasihat ataupun program pendidikan cukai yang dikendalikan oleh kami sendiri. Jadi saya berikan masa sedikit untuk tuan-puan isikan komen untuk isikan soal selidik berkenaan. Saya berikan masa lebih kurang 1 minit lah. Okay, boleh dapati soal selidik ini di ruangan chat bagi mereka ataupun di Facebook. Kalau boleh Ustia ataupun penganjur sharekan soal selidik ini di Facebook. Okay, this is just a friendly reminder kepada semua. Untuk makluman semua, Lembaga Hasil dan Malaysia ada beberapa akta percukaian ataupun section-section yang tertentu. Sebagai contoh di bawah Seksyen 104 dan juga Seksyen 22 kalau tak silap saya. Seksyen 22 Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah, Seksyen 104 Akta Cukai Pendapatan, yang mana kami boleh menyekat pasport ataupun pergerakan tuan-puan sekiranya tuan-puan pembayar cukai tidak membuat bayaran ke Lembaga Hasil dan Malaysia. Jadi saya nasihatkan kepada mereka yang ingin ataupun yang telah ingin melancong mulai 1 April dah boleh ke luar negara. Selepas anda membeli tiket ataupun sebelum anda membeli tiket, saya nasihatkan anda membuat semakan di laman sesawang Jabatan Immigration Malaysia ataupun http://sti.imi.gov.my ataupun ada link shortcutnya di laman portal rasmi Lembaga Hasil dan Malaysia bagi memastikan anda tiada sekatan berkenaan. Sekiranya ada sekatan, boleh hubungi ke pejabat Lembaga Hasil dan Malaysia ataupun hadir ke Lembaga Hasil dan Malaysia untuk buat semakan. Kami sentiasa bertimbang rasa untuk menyusun atur sebarang permohonan bayaran ansuran ataupun kaedah-kaedah yang bersesuaian, kaedah bayaran yang bersesuaian untuk membolehkan anda ke luar negara bagi tujuan pembelajaran, bagi tujuan lawatan sosial ataupun sebagainya ataupun perniagaan. Jadi amat penting sebelum beli tiket pastikan anda membuat semakan. Sekatan ini dipanggil sekatan perjalanan. Okey, seperti biasa manfaat cukai adalah untuk kemakmuran bersama, digunakan untuk pendidikan, pertanian, ekonomi, keselamatan, pengangkutan awam, kolej yang mesti dan juga pembangunan. Kita membayar cukai memang tidak nampak kesannya secara langsung kepada kita, tapi kita membayar cukai demi untuk negara kita yang tercinta. Dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Boleh hubungi kami di Facebook, Twitter, Instagram ataupun YouTube kami. Dan seperti biasa nombor telefon kami 0389111000
dan juga hasil recovery call center 8751,000. Jadi saya serahkan kembali kepada Zaki, moderator kita pada hari ini, untuk kita ambil beberapa soalan yang bersesuaian untuk saya jawab. Okay, terima kasih Cik Saidul di atas pembicaraan kita yang cukup menarik padat hari ini berkaitan dengan skema-skema yang menjadi satu jauhan kehidupan dalam kehidupan sekarang ni, Cik Saidul. Sering mengganggu, bukan saja cara telefon, email pun dia boleh hantar, apa secara modus operandi pun dia boleh lakukan. Okey, tak apa. Saya rehat sebentar Cik Saidul sambil Cik Saidul melihat chat-chat kita. Mungkin rakan-rakan kita ada menghantar. Okey, Cik Saidul, kita pergi kepada sesi soalan. Nampaknya begitu panas soalannya. Panas, memang banyak, tapi kita rumuskan. Saya rumuskan. Ini menurut Akilah dan juga dengan siapa yang tanya ni. Menurut Akilah, dua ni soalan yang sama. Mungkin sama, saya rumuskan sikit saja. Soalan yang pertama, apa ni Cik Saidul, Macam mana kita nak tahu panggilan tersebut dari skema ke tidak? Tiba dia masuk, dia call nombor, kita tak kenal je. Tak ada pun dalam kita rekod handphone kan? Macam mana kita nak tahu dari skema ataupun tidak? Silakan. Secara dasarnya saya dah jawab soalan tu, tapi saya nak maklumkan bahawa tadi saya lupa nak bagi tahu. Lembaga hasil akan menghubungi daripada dua nombor yang tadi, ataupun nombor telefon daripada cawangan. Nombor telefon daripada cawangan berbeza-beza. Tapi skema akan telefon daripada nombor handphone. Okey. Kami di lembaga hasil tak akan menghubungi pembayar cukai menggunakan handphone. Sebab handphone adalah komunikasi peribadi pegawai masing-masing. Jadi saya tengok berdasarkan maklumat ataupun info yang saya dapat, majoriti akan menerima panggilan daripada handphone skema. Nombor dia nombor handphone. Pelbagai nombor dia, ada macam-macam. Saya punya advice adalah, tak silap saya ada satu aplikasi yang boleh mengesan nombor telefon skema yang telah di blacklist. So boleh buat turun aplikasi tu, bila dia keluar saja nombor tu, dia akan ada keluar notifikasi sama ada scam ataupun kalau yang betul ataupun sah ataupun kawan-kawan kita yang lain, dia tak akan keluar maklumat tu. Sebab diorang aplikasi ni mengumpulkan maklumat nombor telefon yang telah direport sebagai skema. Itu dia. Dia ni syarat satu je. Kalau nombor handphone, bukan lembaga hasil. Bukan lembaga hasil. Bukan. Alright. Mana lembaga hasil, rakan sekalian lembaga hasil tidak pernah menggunakan nombor talian peribadi mereka untuk mengikut. Yes. Alright. Okey, itu dia kita boleh dapat. Satu, yang keduanya, aplikasi yang sebut ni kita cuba cari dan kita pastikan. Kalau ada keluar perkataan scam je, memang kau pernah scam. Bukan yang kalau tak silap aplikasi tu namanya Truecaller. Truecaller, yes. Truecaller. Betul. Alright, itu dia soalan yang panas yang betul. Memang banyak soalan yang kita tanya tu. Yang keduanya, apa ni kita ada contoh. Jika ada terima mesej, SMS yang tidak dikenali, mungkin skema agaknya, terus delete saja ke? Ataupun jika dah terbaca, ada efek tak? Itu dia. Ni pengalaman peribadi saya. Saya pernah kena sekali email phishing. Email phishing, tak silap saya dia menggunakan nama HSBC. Cerita dia, saya pernah ada akaun HSBC pada tahun 2010-2009 dulu. So saya ingatkan dalam email tu dia tulis dia nak menutup akaun saya dan baki tu dia akan bayar pada saya. So bila kita dengar perkataan bayar, nak refund macam seronok lah. Okay, saya pun klik link tu. Bila klik link tu dia senyap. Selama bukan dalam 10-20 saat dia senyap. Lepas tu saya baru perhati macam ada satu proses sedang memuat turun saya punya maklumat kepada satu server untuk dapatkan data. Jadi saya apa yang saya buat, saya terus bukan saya delete email tu, saya terus off handphone, off laptop. Sebab panik, tak tahu nak buat apa, saya terus off laptop. Jadi nasihat saya, sekiranya ada email-email yang tajuknya agak phishing ataupun tajuknya tidak berkaitan pun dengan kita, kalau boleh delete terus. Kalau menerima SMS daripada nombor-nombor yang pelik-pelik, delete terus. Sebab kalau kami tak berjaya menghubungi pembayar cukai melalui telefon, kami akan hantar surat. Jadi maknanya katakanlah yang panggilan tu panggilan rasmi daripada lembaga hasil, tapi pembayar cukai tu tak jawab, jadi kami akan hantar surat reminder.
Jadi boleh jawab kepada surat reminder ataupun email yang dihantarkan pegawai. Sebab kalau kami tak terasa hati pun kalau ada orang yang tak jawab panggilan daripada pegawai kami. Sebabnya kadang-kadang diorang tak boleh nak membezakan antara scammer dengan yang betul-betul. Betul, ya. Tadi saya share, kalau nombor handphone bukan lembaga asing. Kalau nombor pejabat, AM ataupun nombor biasa, lembaga asing. Cuma ada satu kes saya tengok, pernah ada scammer pernah buat, diorang guna IP telefoni. IP telefoni ini adalah aplikasi menggunakan internet protokol tapi menggunakan telefon. Dia menggunakan platform internet protokol buat panggilan kepada mangsa. Diorang setting nombor telefon tu adalah 03 dan bermula dengan huruf 8. Kalau 038 adalah panggilan daripada pejabat di Putrajaya. Jadi diorang pun dah berevolusi inovasi. Betul. Dia tak gunakan handphone, dia gunakan nombor tetap talian tapi menggunakan internet protokol. Itu ada kaedah yang perlu dibuat oleh scammer tu lah. Tapi kalau tak jawab ataupun nampak nombor yang pelik-pelik tak jawab, kami tak sentap lah kalau tak jawab panggilan daripada kami. Alright, itu dia jawapan ada daripada Cik Saido berkaitan dengan kalau terima saja mesej SMS, yang penting kalau tak rasanya tak kemudian tengok wah-wah saja, terus saja delete. Yes, macam SMS biasanya dia ada attachkan dalam SMS tu link. Jadi tengok je meragukan, tak payah klik. Just delete. Delete. Okey, kesenambungan daripada soalan itu, saudara GS pun bertanya, dia menceritakan pengalamannya, saya pernah melalui pengalaman dibunuh oleh scammer dan hampir-hampir menjadi mangsa. Saya sedar selepas curiga, kemudian saya tidak lagi layan. Tapi setelah dia telah memberikan maklumat ni dengan dia telah bagi maklumat dan disimpan oleh scammer tu. Kalau disimpan, sampai bila agaknya scammer tu simpan dia punya maklumat itu? Soalan tu sebenarnya untuk scammer, bukan untuk saya. Kan? Sebab dia dah bagi maklumat tu pada scammer. Pada pendapat saya, data yang telah diberikan pada scammer tu akan digunakan untuk macam-macam aktiviti lain. Sebagai contoh macam tadi, kes yang digunakan untuk aktiviti pengubahan wang haram, untuk buka akaun ataupun untuk buka syarikat dan menjalankan aktiviti data dan sebagainya. Jadi scammer tu simpan maklumat tu berapa tahun saya tak pasti, tapi ada potensi maklumat-maklumat itu akan digunakan untuk lain-lain tujuan. Diorang ni berevolusi. Kalau tak dapat telefon, diorang akan gunakan untuk daftar syarikat dan sebagainya. Berbagai platform, betul. Alright, saya, kalau dah jadi masa scam tadi, terus buat report. Walaupun duit tak hilang, terus buat report. Contoh untuk kemaskini password dan juga nombor akaun, kemaskini kad debit dan juga kad kredit. Sebab kadang-kadang scammer ni dia ada sumber-sumber lain untuk dapatkan maklumat kita. Dan yang satu yang paling penting saya pegang kata Cik Tadu tadi, scammer hanya ada nombor telefon sahaja. Yes, sebab yang saya bagikan kes saya tu, dia kata, bagi tujuan pengesahan, boleh cik berikan nombor IC cik. Saya tanya balik, saya cakap, awak telefon saya, kenapa saya tak bagi maklumat saya? Patutnya butiran tu dia ada lah. Dia tak ada maklumat kita. Tak ada. Alright. Okey, yang kedua ni, janganlah kita kongsikan maklumat kita dan dapatkan pengesahan daripada pihak LHDN. Okey, kita rehat sebentar Cik, sambil Cik terus melihat kepada chat. Saya nak pergi kepada sikit promosi. Ada soalan baru. Encik Rafi bin Rifin dia tanya, mohon pertanyaan tuan kita, kenapa scammer ni sudah tahu sedikit tentang latar belakang kita? Di mana dia orang dapat sebenarnya maklumat ni? Dalam sesi yang TWR Hijrah yang saya pergi tu, Dr. Tukut dia kata kemungkinan besar kebocoran data maklumat nombor telefon daripada telcos. Bukan saya sebut kemungkinan daripada telcos. Jadi maklumat asas yang diperolehi adalah nama dan juga nombor telefon saja. Tu sebab kalau dia telefon, dia tak ada maklumat kita sebenarnya. Kalau katakanlah scammer tu call tanya dia berapa tunggakan cukai saya, dia tak tahu pun. Sebab ada yang komen di Facebook lembaga hasil bahawa ada pegawai dalam LHDN bersubahat. Tak ada, sebab scammer ni tidak mempunyai maklumat percukaian langsung. Bila dia call, dia akan berikan nombor kad penalan bagi tujuan pengesahan. Sebab dia pun tak tahu orang tu sama ada betul-betul ada fail cukai dan sebagainya. Contoh yang lain saya kongsikan adalah yang menerima panggilan tu adalah mak saya pada hujung bulan lepas.
Jadi menerima maklumat yang sama dia kata ada tunggakan cukai. Jadi mak saya dia tahu kan anak dia kerja lembaga asing kan. Kalau ada tunggakan cukai anak dia dah kejar cari dah. So dia terus letak, dia tak layan. Sebab skamer tu dia menghubungi semua orang, sama ada nelayan ke cikgu ke suri rumah. Sebab dia tak ada info dia yang tak tahu. lain. Dia tak tahu. Dia try and error. Yes, correct. Okey, ni soalan terkumpul untuk education scam. Bagaimana nak bezakan yang betul dan scammer? Kita tahu tadi lah. Untuk job scam juga, bagaimana nak bezakannya? Biasa memang kita akan angkat telefon. Nombor yang tak dengar kerana ingatkan panggilan tu interview punya. Okey, untuk education scam ni anak saya kongsi, anak saya baru lepas SPM tahun ni. Right. Okay. So saya menerima banyak WhatsApp menawarkan pengajian tinggi. Yep. So antara WhatsApp tu dia kata ada tawaran beasiswa daripada kerajaan, daripada negeri, daripada ini dan sebagainya. Kebanyakan yang saya terima, saya akan call semula. Nombor satu saya call semula. Okay. Nombor dua saya tak tanya banyak, saya tanya apa your alamat premis. Anak saya nak belajar kat universiti, you punya premis kat mana? Contoh, dia kata kat Banting, dekat UPM, dekat UKM. So, kalau dia boleh berikan maklumat ni adalah satu-satu maklumat IPT yang sah. Kalau IPTS, sebab IPTS kan ada macam-macam, minta dia nombor telefon, minta dia nama pegawai yang in charge, minta dia alamat email, cakap kat dia, saya akan hubungi tuan kalau saya berminat. Kemudian biasanya diorang akan hantar promo, gambar. Kat college ni ada belajar technical, aircon, masak, perhotelan dan sebagainya. Kita suruh dia hantar maklumat tu untuk kita survey. Satu cara yang kita boleh buat adalah, saya suka menggunakan Google. So saya akan sebulan sekali saya akan Google nama saya sendiri. Kalau Cik Zaki tak percaya, selepas ini Cik Zaki cuba Google nama sendiri. Apa yang akan keluar adalah apa-apa maklumat di Google yang berkaitan dengan kita. Sebagai contoh, Cik Muhammad Zaki Haji Alwi, Cik Google, dia akan keluar pernah jadi moderator sembang ASNB. Dia keluar Facebook, dia keluar ada akaun Facebook, dia keluar ada akaun Instagram dan sebagainya. Saya pernah Google disebabkan dulu saya pernah kerja di bahagian duty stamp. So saya selalu beri taklimat kepada Bar Council. So nama saya ada di website Bar Council. So maklumat tu yang benar lah. Kita takut maklumat yang tak benar, ada orang menggunakan nama dan muka saya, sebab ada Facebook kan, nama dan muka saya dia buat akaun lain yang mana cuba menipu orang lain. Setiap 3 bulan saya akan Google sekali. Okay, seterusnya untuk job scam, sebab kita tak tahu kan bila kita minta kerja dah lama. Kalau boleh, bila orang tu hubungi, minta alamat premis dia, minta maklumat dia, kita counter balik. Apa maklumat yang dia boleh bagi? Contoh alamat premis, nombor telefon, email. Lepas tu cakap, saya akan call semula. Tak payahlah teruskan, tak payahlah cakap, okey tak apalah, dia tawarkan gaji 10,000, kita pula excited nak gaji 10,000 tu kan. Betul. Cakap, saya akan hubungi semula. Kita jual mahal sikit lah, cakap lah. Sekarang ni saya dah kerja, saya dah ada kat Kuala Lumpur. So nanti saya fikir, saya hubungi semula. Jangan nampak kita ni terdesak. Yes. Dia akan ambil kesempatan. Betul. Dan terima kasih kepada anda. Mungkin ada soalan agaknya kalau kita lihat dekat chat kita, grup kita. Kita ada mungkin. Kita bikin pelan macam ni untuk membuat pesanan-pesanan air atau kata-kata nasihat terakhir untuk peserta yang bersama kita pada pagi. Silakan Cik Saudara. Saya sebenarnya bagi pihak Lembaga Asing dan Indonesia mengucapkan ribuan terima kasih pada ASNB kerana sudi untuk menjemput saya dan juga sebagai wakil daripada HTN bagi sesi sembang-sembang ASNB. Saya nampak ada lebih daripada 300 peserta kita dan Facebook. Dan sebenarnya kita nak pastikan maklumat yang tepat disampaikan oleh lembaga hasil tepat kepada pengguna sama ada media sosial, berbagai platform lah boleh kita kongsikan maklumat agar kesedaran sama ada percukaian dan tentang skema ni lebih lanjut diketahui oleh orang awam di luar sana. Dan nasihat saya, kami juga selalu berkongsi maklumat di Facebook rasmi Lembaga Asing Malaysia, Instagram dan sebagainya.
nasihat saya kalau boleh kita dapat infografik, kita kongsikanlah dengan keluarga kita. Sebab sekarang ni scammer tidak mengenal mangsa, dia telefon semua orang. Kalau pegawai lembaga hasil saya macam saya sendiri pun boleh dia telefon. Apa kan pula kalau orang-orang yang tidak tahu ataupun tidak ada maklumat tentang scammer. Berita semalam saya baca ada seorang pesara pesara kerajaan kerugian 1.1 juta. Wow. Nah, kerana ditipu oleh scammer. Jadi dia punya modus operandi yang sama juga. Dia telefon, dia cakap dia ni, dia cakap dia pihak berkuasa, dia minta maklumat. Kemudian dia siap suruh buka akaun baru, transfer semua duit pergi situ. Kemudian tak silap saya daripada berita di Astro Awani tu saya baca duit 1.1 juta tu dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan saja. Habis. Jadi simpanan dia lenyap sebegitu saja dan adalah lebih baik kalau dia simpan kat ASB. Betul. Dapatlah dividen dan bonus setiap tahun. Betul. Jadi itu sajalah maklumat ataupun peringatan yang saya boleh kongsikan. Dan sekali lagi saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan, kekhilafan ataupun kesalahan sepanjang sesi sembang-sembang ASNB ni. Dan sekali lagi terima kasih kepada penganjur. Alright, terima kasih Cik Saido di kata perkongsian kita pada pagi ini dengan jawapan dan penerangan yang cukup padat, dan kita harapkan anda mendengar bersama dengan kami telah menerima sedikit makluman yang begitu penting berkaitan dengan SDNM ni. Kalau dengan scammer ni, tolonglah anda berwaspada, sendiri waspada. Yang penting tenang dulu, relax dulu, siapa yang kau laku ni. Dan buat report, tanyalah kepada rakan dan sahabat yang lebih baik sebelum anda bertindak mengeluarkan. Ni duit ni kita simpan lama-lama dah kan banyak. Okey, terima kasih kepada Cik Syadul dan kita bagi pihak SMB lagi. Rakan-rakan, terima kasih kepada anda yang bersama dapat bersama kami, dan kita akan jumpa di lain waktu insya-Allah dengan tajuk yang lain yang lebih menarik dan menarik juga. Dan kita bagi pihak SMB mohon maaf di atas kekurangan berlaku sepanjang program diadakan, dan insya-Allah jaga diri masih lagi kita nak beraya ni Cik Syadul kan, dah 2 tahun tak beraya kat kampung ni kan. Jaga SOP. Kita kena jaga SOP insya-Allah, dan semoga anda sihat walafiat. Selamat berpuasa dan selamat berbuka nanti. InsyaAllah kita jumpa di lain waktu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Jumpa lagi. Boleh.